Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena datang ke channel ini dan saya harap kawan-kawan duduk di luar sana sihat ya. Nah, cuaca panas nih, tapi saya pakai jaket sebab sini ada aircon. Sorry ya. Nah, ini saya cuma nak terangkan kepada rakan-rakan yang di luar sana, bukan korang lah, korang dah pandai, cuma nonton saja, udah tahu. Yang lain lah maksudnya, supaya paham benda nih. Saya sebenarnya sebelum-sebelum ini jarang saya walaupun saya nak cerita hal politik, tapi saya kadang tapis juga tentang nak sebut-sebut sesuatu itu yang melibatkan komponen-komponen orang. Tetapi hari ini kalau saya tidak sebut, dia akan menjadi itu yang mana kan. So saya nak cerita tentang dua perkara nih, yaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Oke. Saya selalu dengar halnya orang-orang tua ataupun orang-orang di kampung nih, apakah ini Pakatan Harapan semenjak pemerintah barang naik, ini naik, segala ini macam tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Oke. Saya bantulah jawab. Ini soalan paling mudah tau. Tapi susah juga. So macam ni. Kita ambil basicnya dulu. Barisan Nasional, tengok di tepi ini ya. Barisan Nasional tuh memerintah 41 tahun. Belum lagi nak cerita kepada yang UMNO-nya yang 60 tahun. Oke? Nah, Pakatan Harapan tuh memerintah 22 bulan. Beza tuh. Nah, tahun dengan bulan sudah cukup. Ambillah, tak sampai 2 tahun lah. Ambillah 2 tahun tuh. Pakatan Harapan. Oke? So, kita masuk ke part Barisan Nasional nih. Kenapa kenapa Barisan Nasional ditumbangkan? Semua orang tahu karena isu-isu yang dimainkan waktu pilihan raya dulu adalah isu-isu yang dianggap betul dan memang sekarang nih isu itu betul tak betul dah masuk mahkamah. Dan benda-benda yang seperti duit hilang apa semua itu nyata ada. Pergilah cek sendiri kalau tidak percaya. Dan sebagai manusia di bawah pentadbiran dia dulu, kalau memang dia telus, dia bagus, Barisan Nasional ini bagus dulu, sebenarnya memang bagus pentadbiran tuh sebab mereka dah ada pengalaman yang lama. Itu saya tidak dapat petikaikan. Mereka dah tahu dah kerja nih. Aku jadi menteri nih, sekian gini dah tahu. Sebab pengalaman itu memang penting lah dalam politik. Jadi mereka dah tahu di situ part itu. Dan terlampau mereka ini dah tahu sangat. Itulah berlakunya ketirisan. Bila berlaku ketirisan, duit kita nih, yang ke orang rasa nikmatnya itu adalah panggil apa ya? Kulitnya saja tahu. Isinya yang besar-besar tuh mereka ambil. Dia pergi makan burger, kita dah bagi tu kuaci. Tahu? Tu kalau kuaci. Kalau kulit kacang, kulit kuaci dia kasih, macam mana? Itu dia punya cerita dia. Jadi benda ni rakyat tengok dengan juga promosi-promosi yang Pakatan Harapan dah buat. So kita setujulah sebagai rakyat. Itu yang dia jatuh. Dan pengundi atas pagar yang hari itu pun banyak juga yang tidak berapa tahu hal-hal ini. Jadi mereka ini sudah didedahkan dengan perkara-perkara ini. Nah, itu jawapan mudah. Yang paling senang, paling ringkas supaya kita paham. Oke. Kita pergi ke Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat nih, kita jangan cerita yang dah lebih daripada 22 nih ya, yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin nih ya. Kita tidak payah cerita yang ini. Kita cerita yang waktu dia. Oke. Menteri ini tidak ada pengalaman langsung. Ada 1-2 adalah pengalaman. Seperti Tun, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang lain pun tidak ada pengalaman. Cuma dalam negeri, di tempat negeri seperti Azmin Ali, seperti yang lain-lain tuh ada juga sedikit pengalaman lah gitu. Jadi
mereka nih duduk di kementerian, mereka baru. Dan kalau nak tahu, di kementerian semua nih, cuma kalau mereka nak buat 100%, di kementerian tuh semua ada ketirisan sudah berlaku tahu. Dalam government nih, satu ketirisan tuh berlaku. Kalau saya tukar Anda nih sudah kalah, saya pergi tukar tempat Anda, saya sudah tahu ada ketirisan. Tetapi saya nak menutup lubang yang Anda buat nih. Ini bukan satu kerja yang mudah. Benda yang setakat kecil-kecil yang pemerintahan lama dulu buat, mereka sebenarnya tolong bantu untuk nak tutup. Di kementerian rata-rata ada masalah tau. Dan yang di kementerian nih pula, yang kerja nih tadi, dulu-dulu nih, orang lantikan nih pun banyak. Ini yang dilantik. Yang tak dilantik itu yang memang orang government yang memang dah memang pio-pio memang pengikut setia kepada parti BN yang tadi. Jadi benda ni isu di situ. Isu kos untuk nak sara hidup apa semua tuh sebenarnya satu dunia nih merasa ini kan ekonomi global jatuh. Dan bertepatan pula negara dipimpin oleh Pakatan Harapan. Kita masih beruntung karena Tun yang jadi Perdana Menteri waktu itu. Anwar sendiri dah berkata, kalau Tun tak jadi Perdana Menteri waktu itu, dia pun pening kepala nak jadi Perdana Menteri. Macam mana nak takbir, benda dah lubang dah besar-besar. Kalau kata duit kita tak hilang, Amerika tu sekarang ni nak pulangkan lagi tahu, ada lagi duit kita dekat sana tahu. Kenapa duit boleh ada dekat sana? Ini untuk orang kampung lah, untuk orang-orang yang ini mungkin dia tahu. Tapi untuk orang yang tak tahu macam mana? Ini cerita yang mereka tidak tahu. Dan kalau kita nak tahu, pimpinan Tun nih, saya daripada tidak saya terlampau tua, tapi saya sempatlah hidup di zaman pemerintahan Tun nih. Tun nih memang dah sifat dia macam ni. Dia tidak suka mengagihkan duit kepada rakyat. Itu memang dah sifat dia. Saya dah tahu daripada dulu. Jadi dia tuh lebih suka bagi benefit yang lain kepada rakyat. Jangan kita ikut pemerintahan yang baru-baru ini memanglah dia suka bagi duit, tabur duit. Tapi Anda tahu tak duit itu duit siapa yang ditaburkan? Kita dapat 1.000, mereka dapat bilion-bilion. Hutang negara itu berlambak, yang susahnya negara nanti. Memang kita tak rasa, sebab mungkin ada kawan-kawan yang di luar sana kerja bagus, gaji besar. Tapi anak-anak cucu kita yang akan susah benda ni, hutang lah banyak-banyak. Saya tak kisahlah siapa yang nak memerintah. Ingat nih, yang PM kita sekarang ni pun ingat senang ke? Dia pun susah nih nak mikir nih hutang kita nih, tahu? Bukan sikit-sikit tahu. Dia pun pening kepala tu. Sebab itu dia lantik orang yang jadi Menteri Keuangan dia terpaksa lantik yang betul-betul dia yakin nih boleh bantu dia untuk tutup lubang. Jadi itulah ceritanya. Jangan tidak paham apa itu dia punya ceritanya. Asik kita dok kata BN bagus. Saya tak kata BN tu tak bagus. Itu saya kata dia dulu bagus asalnya. Saya suka BN tu. Banyak pemimpin dia dulu yang bagus, bercakap betul jawapan pada rakyat. Tapi kalau kita nak tengok yang sebelum mengundi itu hari, jawapan yang tak logik. Orang tanya ini dia jawab itu. Coba contoh rakyat tanya, barang mahal lah waktu zaman BN. Dah ada nih benda ni kan. Makan kangkung. Logik ke jawapan macam tu? Barang GST ada, goreng nasi dekat kampung, tunjuk dekat rakyat goreng nasi. Lucu kan? Komentari itu bukan pak lawak. Jadi benda ni itu yang membuat rakyat, kalau tidak kenapa tak jadi macam jadi pak lawak mereka dikerjakan oleh rakyat, dikutuk sana sini. Saya tak nak sebutlah nama pemimpin, Anda sendiri pun tahu. Nah, daripada situ mereka sudah down di situ tahu. Jadi sebagai seorang pemimpin mereka tak patut tunjukkan benda itu kepada rakyat.
cara nak mengatasinya itu salah. Kita cakap harga minyak mahal, dia kata jalan kaki. Logik ke jawaban macam tu? Sebagai macam itulah contohnya. Nah, jadi rakyat nampak di situ. Nah, salah satu kepincangannya benda-benda macam ni, yang kecil-kecil macam ni lah. Yang kita dok kata, waktu zaman BN tu bagus. Memang bagus lah dia tabur duit. Bagi duit BRIM, duit ni, duit tu, duit ni. Nah, akhirnya apa jadi? Felda pun tergadai. KWSP pun masalah. LTIT masalah, semua masalah, yang besar-besar semua masalah. Hentam aja duit tuh, ya kan? Sendiri yang jadi menteri keuangan, semualah, malah saya nak cerita tuh lah, dah ke situ aja. So saya harap Anda di luar sana paham, bezanya pemerintahan 22 bulan dengan 41 tahun tuh banyak tau. Jadi saya tak kata ini bagus, itu bagus. Tapi hakikat itulah yang kita harus terima. Dan mereka pun walaupun hanya sebentar di taktanya, sebenarnya mereka dah cuba yang terbaik untuk membaikikan lubang itu. Dan saya juga tidak menyokongkan pihak ini. Tapi kalau kita nak kata Menteri Keuangan kita nak jual itu jual ini, tak sempat lah dia nak jual. Itu hal, bukan dia punya hal. Orang lain punya hal yang dia nak tutup sebenarnya. Oke, yang lain Anda bacalah sendiri di akhbar. Oke, kawan-kawan, sekian dari saya. Saya tak boleh nak panjang-panjang. Saya pun ada kerja lain. So, saya ucapkan terima kasih kerana menonton channel ini. Saya harap channel ini bermanfaat kepada kawan-kawan di luar sana. Dan saya harap yang tidak paham tuh pahamlah. Macam itulah asasnya cerita politik Malaysia tuh. Oke, salam dari saya.